Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih kepada Tuhan Pengerusi yang berbahagia, Tuan Imam, ahli-ahli jabatan kuasa Masjid Darul Husnul Khatimah Taman Semerah Padi, sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah, di atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah yang indah ini untuk kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, yang mana merupakan antara appointment kita dengan Allah Subhanahu wa taala, temu janji kita dengan Allah. Allah yang menetapkan setiap hari siang dan malam 5 waktu dia nak berjumpa dengan kita hamba. Sebagai hamba Allah, maka bagaimana mungkin kalau seorang itu dia sedar dia sebagai hamba Allah, tiba-tiba dia tidak menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, tuan-tuan, bagaimana kalau kita bekerja di pejabat, tiba-tiba bos kita tetapkan masa kita ada perjumpaan pukul 10 pagi ke pukul 2 petang ada mesyuarat, tiba-tiba kaki tangan dia berdek gitu je. Bos tunggu aja, tiba-tiba anak buah tak datang-datang. Bu kerja di sekolah, cikgu besar tunggu je, pengetua tunggu je. Kita ada mesyuarat ni, janji dah pukul 9. Kena si datang-datang lagi. Kena 3-4 kali macam tu. Dia ditukar sekolah kah ataupun tindakan-tindakan lah. Kalaulah gitu keadaan manusia cepat nak marah, itu sedangkan dia sebagai kaki tangan, dia sebagai pekerja dengan majikan dia. Apakah pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah tetapkan temu janji kita pagi-pagi pukul berapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuhan tunggu kita datang tidak? Jemput semua. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tiba-tiba tanpa apa sebab relax aja. Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu kita. Tuhan tengok, Tuhan nilai kita semua. Hamba kita sebagai hamba Allah Taala. Dan yang penting sebab apa? Sebab akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, apa sebut gini, supaya apa? Supaya kita bermuhasabah. Apakah aku sebagai hamba Allah Ta'ala, aku sebagai hamba Allah yang hidup dengan semua atas rahmat, ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita jaga insya-Allah masa kita paling tidak pertemuan, appointment sehari semalam kita dengan Allah, kita jaga betul-betul masa. Insya-Allah. Hamba saya merasa pada malam ini syukur apabila kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya kali kedua kami datang situ. Kali pertama mesti salah kami pada tahun 2020 sebelum PKP nak. Itulah masa ada sukan. Masa tu masih lagi bertugas dengan UiTM. Datang dah selepas pada tu PKP. So, hari ini boleh jumpa balik. Alhamdulillah, ni ahli jemaah di sini. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Bulan sekarang adalah bulan Rabiul Awal. Biasa kita akan mengenang kembali tentang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang manusia yang agung, manusia yang terbaik di muka bumi ini, yang mana diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang kata dia bagus. Allah Taala sendiri mengakui tentang
kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Tuhan sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad memiliki akhlak yang cukup agung. Akhlak dan budi pekerti yang baik ini, dan Rasulullah sebut juga di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang baik. Contoh tauladan yang baik untuk sesiapa yang mengharapkan keridhaan Allah dan juga mengharapkan pertemuan keridhaan Allah di hari akhirat nanti. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang mengharapkan mencari keridhaan Allah dan mencari kesejahteraan hidup di akhirat. Jadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan muslim-muslimat, kita ambillah sempurna dengan bulan Maulidur Rasul. Kita ambil beberapa benda yang intipati yang boleh untuk kita jadikan contoh tauladan. Sebab Rasulullah ni, bagi diri Rasulullah ni semua itu ada contoh tauladan untuk kita. Daripada sudut fizikal Nabi sendiri pun macam, daripada sudut emosi Rasulullah, daripada sudut kerohanian Rasulullah, semuanya itu adalah sebagai contoh tauladan bagi kita. Sebab tu tak perlu cari orang lain lagi, nak cari idola, nak cari ikon lah apa semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh tauladan yang terbaik untuk utama sekali bagi kita orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok Rasulullah, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah setiap tahun kita mengingati sempena dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok daripada sudut jajaran Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah ni, kita mempunyai satu, kita katakan mempunyai satu yang cukup jelas bagi kita untuk kita kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak banding dengan orang agama lain yang mengagungkan, tak kiralah Nabi Allah Isa, nak mengagungkan sebagaimana Yahudi mengagungkan Nabi Allah Musa alaihi salam, tetapi mereka tidak mempunyai satu silsilah, satu sejarah, satu maklumat yang betul-betul tepat. Kita dengan Rasulullah, kita mempunyai satu sejarah, satu kita kata mempunyai maklumat tentang daripada Rasulullah kelahiran dan sebelum lahir sampailah kematian dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini special, tuan-tuan. Special. Orang kaji berkaitan dengan saintifik, berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan apa, Rasulullah kita mempunyai maklumat yang cukup jelas. Saya nak ambil sikit je malam ini tentang Rasulullah, dengan masa yang kita ada. Apa benda yang kita boleh hasilkan, bagaimana kita perlu tahu dan kita boleh untuk jadikan dia sebagai iktibar dan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Yang saya sebut Rasulullah ni, semua daripada sudut diri dia Rasulullah, daripada sifat-sifat Nabi sampailah kepada kepimpinan Rasulullah tu, semuanya suri tauladan bagi kita. Sebab tu penting kalau kita nak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan pada tahun bulan April tahun 571 Masihi. Maksudnya Rasulullah dengan Nabi Allah Isa alaihi salam bezanya 570 tahun. Tu sih. Selepas ketiadaan bagi Rasulullah, Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa lahir di mana bermula dengan tahun Masihi. Sebelum tu dia nama tahun sebelum Masihi, before Christ. Tu siapa nak? Sahabat lama saya. Christianity cara tu. Selepas kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam boleh dimula dengan tahun Masihi. Dan Rasulullah dibandingkan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Dan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat apa yang berlaku pada diri Rasulullah ni, semuanya itu telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia berlaku secara accidentally gitu, bukan. Allah buat.
Bagaimana Rasulullah dengan kelahiran dengan sebagai anak yatim, lahir tiada bapa. Kemudian apabila lahir pula dibesarkan di kampung. Kemudian balik bertemu, hidup kembali dengan ibu dia, Aminah. Berada dengan ibu dia dalam tempoh yang tidak berapa lama, ibu pula meninggal. Maknanya dia pernah jadi anak yatim, boleh jadi lepas tu jadi yatim piatu, kemudian hidup dengan ibunya sebagai, kita kata, ibu tunggal. Kemudian lepas pada budak tumpang kasih dengan datuk dia, Abdul Muttalib. Usia kekal 8 tahun pula datuk pula meninggal. Tumpang kasih pula dengan pak saudara, Abu Talib. Semuanya ini direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan sifat, dengan kesusahan, dengan kesukaran itu. Jadi Rasulullah terpaksa daripada kecil lagi, dia sedar bahawa dia tumpang kasih dengan sompok saudara yang apa? Yang susah. Abu Talib bukan orang yang senang. Anak Abdul Talib, ada lagi Saidina Hamzah lagi. Tapi Abu Talib wasiatkan supaya, aku nak kalau aku tidak ada, cucu aku ni kamu jaga elok-elok, dipesan kepada Abu Talib. Ini cara Rasulullah dibesarkan pula. Maka dalam keadaan kesukaran itu dia terpaksa berdikari. Maksudnya perjalanan hidup dengan sebuah kesukaran itu, ini dididik oleh Allah Ta'ala. Maka skill-skill dia tahu. Skill berniaga macam mana, skill untuk pelihara binatang, ambil upah ternak kambing dan apa dan. Itu Rasulullah. Membina apa? Membina kepribadian Nabi. Dibuat oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa. Sampailah pada besar pula, remaja pula Rasulullah teruskan dengan perniagaan. Sampailah sampai saat ketika Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ini semua yang direncanakan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Ketahanan macam mana Rasulullah dia tahu sikit. Perniagaan macam ni, kaitan dengan penternakan macam ni. Sebab apa? Sebab ini adalah untuk memberikan apa? Pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan, kita tengok Rasulullah, kehebatan Nabi ini sebab dia mula dengan satu cara kehidupan yang penuh dengan cabaran dan kesukaran. Kemudian di umur 25 kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, dan sampailah kepada 40 tahun dilantik sebagai, diangkat sebagai Rasul. Tuan-tuan, semua ni kalau kita kaji betul-betul, ada dia punya rahsia-rahsia yang tersendiri yang Allah buat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah usia 40 tahun pula jadi Rasul pula. Jadi Rasul, maka bermulalah di situ satu kehidupan fasa baru yang lebih susah, lebih mencabar. Sebab apa? Sebab Rasulullah daripada kecil semua masyarakat di Mekah pada masa itu semua Muhammad ni Al-Amin, Muhammad ni orang yang bagus. Daripada kecil semua orang senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dia angkat jadi Rasul, maka Rasulullah terpaksa berhadapan dengan penentangan pula. Sebab apa? Sebabnya bawa akidah yang satu. Dan semua ini kalau kita tengok bagaimana kehidupan masyarakat pada waktu itu, semuanya kita kata sebagai penyembah berhala. Kita nak tukar akidah. Bukan benda yang mudah, tuan-tuan. Kita nak tukar budaya hidup masyarakat pun, kita nak tukar akidah. Bukan benda yang senang. Maka ini terpaksa dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat apabila Rasulullah sebut di awal dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Bu'ithtu bil hanafiyyatis samhah fa khalafani syuyukh wa hanafani syabab. Nabi kata apa? Aku diutuskan dengan satu agama yang hanif, dengan agama yang unggul, tapi fa khalafani syuyukh. Aku ditentang oleh orang tua-tua. Orang tua-tua menentang aku. Wa hanafani syabab, tapi orang muda-muda lebih menerima dengan dakwah aku, dengan ajaran aku. Sebab itulah dalam hadis ni Rasulullah kata apa? Usikum bil hanaf, usikum bisyabban khaira. Aku pesan pada kamu supaya apa? Supaya
kamu dengan orang muda-muda ni hendaklah kamu selalu kita kata menyantuni orang muda. Nabi pesan, usikum bisyubbani khaira. Aku berpesan berwasiat supaya kamu ni dengan orang muda-muda ni, anak-anak ni, kita santunilah mereka. Tengok anak-anak tahfiz, anak-anak ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata, aku diutuskan dengan agama yang special, tapi aku ditentang oleh orang tua-tua. Orang tua-tua lah lawan Nabi tu. Tapi orang muda mudah terima. Di sini tuan-tuan kena ingat, orang muda ni sampailah zaman kita pun semua orang minat dengan orang muda-muda, tuan-tuan. Orang minat dengan orang muda. Sebab apa? Orang muda lah mudah menerima. Orang muda lah dia boleh terima dengan logik, dengan saintifik, dengan apa orang muda. Orang tua-tua dia keras cara tua lah. Keras cara tua. Kami pun tua juga dah, bukan muda lagi. Okey, itu sedikit saya buat senario, tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan dengan kesukaran ini, Allah yang tahu rahsia dia kenapa. Kenapa? Daripada kecil dengan kesusahan. Sebab semuanya ini adalah ditentu direncanakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang buat plot cerita kisah Rasulullah ni, Allah yang buat. Dan sebab itulah kalau kita tengok kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dilantik sebagai rasul, maka dengan kesukaran itu yang memberikan kekuatan kepada dia. 13 tahun di Mekah ni penuh dengan kesukaran. 13 tahun hidup dengan penuh kesukaran, penuh tekanan, dengan macam-macam dugaan. Ini kita nak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni biarlah kita biasa dengan susah daripada dengan senang. Dia dididik dengan cara, dengan sifat yang mulia Rasulullah. Sebab itulah digelar sebagai Al-Amin. Masyarakat di Mekah pada masa itu sebut Muhammad aja Al-Amin. Al-Amin maksud apa? Amanah. Sebab itu kalau kita tengok Rasulullah, nama dia sendiri itu nama yang belum lagi digunakan pada masa itu. Tak digunakan lagi nama Muhammad ni. Kecuali lepas daripada kelahiran Rasulullah barulah disebut dengan perkataan Muhammad ataupun perkataan Ahmad. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah As-Saff ada, apabila Nabi Isa menceritakan akan datang kepada aku, lepas pada aku min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira, lepas pada aku datang seorang Nabi, siapa dia? Iaitu nama dia Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah tuan-tuan, saya suka nak mengambil sedikit bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai individu yang terbaik, dia sebagai manusia agung. Dan keagungan Rasulullah ni sebab apa? Sebab diakui sendiri oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala. Saya nak bawa beberapa benda-benda yang boleh menjadikan contoh tauladan kepada kita. Dengan kesusahan, kalau kita lihat selepas berlakunya Rasulullah diangkat jadi Rasul, hidup penuh dengan tekanan. Dan yang menekan siapa? Kaum keluarga dia juga. Dengan Abu Lahabnya, dengan kalau kita kata siapa lagi, bapa saudara Nabi lagi, Abu Sufyan. Kaum keluarga yang kenal Nabi, tapi apabila Nabi dilantik jadi Rasul, maka mereka inilah yang banyak menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok kesusahan, kesukaran ini, dan sampai last kali Rasulullah 13 tahun di Mekah dengan penuh kesusahan itu, dan akhirnya berhijrah ke Madinah. Apabila hijrah ke Madinah, maka didirikanlah negara Islam Madinah. Negara Islam pertama Madinah. Dan sebab itu kalau kita nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sudut apa? Rasulullah ni semua benda adalah contoh tauladan. Saya ambil satu contohlah. Bagaimana kaitan dengan kesihatan, bagaimana makan kita, makan minum kita. Apa Rasulullah sebut tentang makan minum? Nabi kata, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu, fa idza akalna fala nashba. Kami satu kaum yang mana kami tak makan sehingga kami lapar. Dan apabila kami makan, fala nashba,
Kalau makan siklah kenyang gila. Nabi pesan apa? Tak makan sehingga kami makan apabila kami lapar. Tapi apabila kami makan, tidaklah kenyang. Nabi sebut lagi badan manusia ni, kita perlu cukuplah badan manusia 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, 1/3 untuk pernafasan dia. Nabi sebut. Dan sebab itu dalam kitab Syama'il, bagaimana sahabat mensifatkan baginda Nabi SAW ni apa? Rasulullah ni ialah seorang yang badan dengan perut dia sama aja. Sama aja badan dengan perut dia, dada dengan perut. Kita ramai perut yang lebih tinggi daripada perut lebih tinggi daripada dada. Sahabat tengok Nabi buat. Itu Nabi. Nabi pesan apa? Makan. Kami tidak akan makan sehingga kami lapar. Kita ni makan tak sampai lapar, makan aja. Mati kerana lebih makan, bukan kerana tak ada makanan. Itu kita. Kita tengok sifat-sifat Rasulullah. Sehingga kan bagaimana tubuh Nabi sendiri yang diceritakan, digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi ni aku tengok tubuh dia macam ni. Aku tengok macam ni. Dan dia jalan macam mana. Ini sifat Nabi. Dan apabila Nabi ni memakai pakaian yang agak kemerah-merahan, aku tak pernah tengok orang yang sehandsome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengidolakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada fizikal tubuh dia pun sahabat kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok benda-benda ni tuan-tuan, banyak yang sebab itulah kita tengok pada Rasulullah ni, dalam aspek apa pun Rasulullah lah yang terbaik sekali. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada sudut apa? Rasulullah, daripada sudut ibadat Nabi. Nabi orang yang dijamin dah masuk syurga. Tapi ibadat Nabi dialah yang paling kuat sekali buat ibadat. Nabi sembahyang diceritakan sampai bengkak kaki-kaki. Bengkak kaki. Kita tidur bengkak mata. Bengkak mata tidur. Satu hari Abu Huzaifah menceritakan, ini kita dah tengok tuan-tuan ibadat Rasulullah SAW. Sembahyang dia sembahyang malam. Rasulullah satu malam dia sembahyang, kemudian Abu Huzaifah dia sembahyang di belakang Nabi. Sembahyang di belakang Nabi. Habis Nabi baca surah Al-Baqarah 100 ayat. Dia ingat sampai 100 ayat ni Rasulullah akan rokok. Tak rokok lagi. Kemudian dia tunggu lagi, duduk sembahyang belakang Nabi. Mungkin habis surah Baqarah kot Rasulullah akan rokok lagi. Tunggu habis surah Baqarah, Nabi tak rokok lagi. Sambung pula dengan, lepas daripada surah Al-Baqarah, Nabi sambung dengan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dah berapa? 286 ayat. 49 muka surat tu dalam satu rakaat. Huzaifah sembahyang lagi. Lepas daripada habis surah Baqarah 286 ayat, tak rokok lagi. Nabi terus dengan surah Ali Imran. Jadi Abu Huzaifah duduk belakang, mungkin habis surah ni Nabi rokok lah. Habis baca surah Ali Imran. Berapa ayat Ali Imran? Surah Ali Imran 200 ayat. 200 ayat. Kalau tengoklah Quran 76 muka surat. Belum rokok lagi. Belum rokok lagi. Sambung lagi. Nabi sambung dengan apa? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 176 ayat. Jumlah kalau semua muka suratnya 106 muka surat, baru nak rokok. 6 juz tu. Maksudnya Nabi sembahyang malam, berdirinya bacaan dalam rakaat tu sampai pada 6 juzuk. 6 juzuk. Habis surah Al-Nisa barulah Rasulullah rokok. Berapa lama? 6 juz kali satu rakaat baca. Itu Rasulullah. Lepas rakaat kedua Abu Huzaifah kata apa? Aku tinggallah Nabi. Sikabel lagi kami. Nak sembahyang belakang Nabi. Dan apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kamu dah dijamin masuk syurga ya Rasulullah oleh Allah Ta'ala? Dosa kamu dah diampun.
afala akuna abdan syakura. Tuhan kata, Nabi kata, tidakkah aku mau jadi hamba Allah yang bersyukur? Sebab tu Nabi semayang dalam keadaan sampai 6 juz Quran dalam satu rakaat. Itulah sampai bengkak kaki. Kita boleh tengok dah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuatnya ibadat kepada Allah Taala. Dia dah dijamin, tapi dia kata, tidakkah patut aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok sudut tu sikit pun cukup dah Rasulullah. Mampu sih semayang baca habis surah Baqarah barulah rokok. Apabila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, semayang manakah yang terbaik? Nabi kata apa? Semayang yang panjang qiyamnya. Yang panjang qiyamnya. Maksudnya berdiri lama tu baca panjang, maka itu yang terbaik. Tapi kena ingat tuan-tuan, itu kita semayang seorang-seorang. Kalau jangan semayang jemaah panjang juga, janganlah. Itu bagaimana Rasulullah buat. Semayang seorang sihat, panjang pun. Tapi kalau jadi imam dengan terlalu panjang, jangan. Ini berlaku kepada Gubernur Rasulullah yang dihantar ke Yaman, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal dihantar oleh Rasulullah sebagai gubernur di Yaman. Apabila dia di Yaman, dia orang bagus, semayang panjang. Jadi imam dia baca panjang pula. Apabila dia baca panjang, sampailah berita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita apa? Orang Yaman ni panjang gilaknya baca Quran. Kabir kami nak jadi makmum dengan dengan tu imam ni, dengan Muaz bin Jabal. Siapa Rasulullah kata apa? Ya Muaz, fitnah apa yang kamu bawa? Fitnah apa yang kamu bawa? Sebab apa? Sebab kamu sembahyang jadi imam, kamu baca panjang, makmum kamu rasa perit duduk belakang. Ada yang demam, ada yang sakit kepala, ada yang gaut lah apa. Jadi jangan dibaca panjang. Sembahyang seorang sedahan, panjang dah. Tapi kalau jadi imam jangan. Tengok cantik cara bagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sembahyang pun ada fitnah itu. Fitnah agama pun. Memburukkan kepada agama. Ini kita tengok Rasulullah, kalau dia jadi imam, dia sembahyang jemaah maka pendek. Tapi kalau sembahyang seorang panjang. Ini kita tengok Rasulullah hajar. Hajar kepada kita supaya boleh ikut. Dalam bab sembahyang jemaah, dalam bab bacaan, dalam bab apa, semua ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok lagi kisah Nabi dengan seorang Yahudi. Ini saya nak bawa bagaimana kehebatan Rasulullah. Ada satu kisah yang disebutkan Nabi ni, dia ada di pasar, seorang Yahudi buta, orang tua, buta, lelaki. Yahudi ni kerja dia duk kutuk Nabi je. Kutuk Nabi. Sebab apa? Sebab Rasulullah apabila dia bawa ajaran agama, orang-orang Quraisy ni mengadu kepada Abu Talib, anak saudara kamu ni berat gilanya, teruk. Innaka qad ataita bi amrin azim. Muhammad ni musyrikin mengadu kepada Abu Talib, anak saudara kamu ni beratnya kerja yang memecah belahkan masyarakat. Innaka qad ataita bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum wa kaffarta bihi man madha min abaihim. Anak saudara kamu ni kerjanya pecah belah masyarakat, mengkafirkan orang dulu-dulu, memperbodohkan nenek moyang dia. Jadi benda-benda ini yang dibawa oleh musyrikin dan samalah dengan Yahudi, kerja dia kutuk Nabi. Dia buta, tak nampak, tua dah, jadi Rasulullah suap dia. Suap dia. Tiap-tiap hari Rasulullah suap dia. Sambil duk suap, sambil suap tu sambil dia duk kutuk aja Muhammad. Muhammad ni tu, Muhammad ni gila, Muhammad ni pemecah belah masyarakat. Dia tak nampak yang duk suap dia tu. Macam mana kalau kita duk buat baik, orang tu duk kutuk kita depan-depan. Rasulullah suap. Tiap-tiap hari je Rasulullah. Sehinggalah satu hari sehinggalah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi wafat, maka Abu Bakar ambil untuk suap. Apabila suap dia tanya, siapa dia suap aku ni? Bukan orang sebelum ni.
Yahudi tu kata, siapa yang suap aku? Dia buta. Dia tak tahu orang yang suap dia sebelum ni Rasulullah. Barulah diceritakan orang yang suap kamu tu telah meninggal dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejut dia. Rupanya aku duk kutuk hari ni hari-hari tu, rupanya dia duk suap aku. Macam mana kalau kita boleh? Orang kutuk kita, kita duk suap elok aja. Ini kita tengok Rasulullah. Kutuk pun ada hal. Suap aja. Suap. Kalau kita tampak aja lah anaknya tu jahit gila panggil kita tu. Kami suap makanan roti, kutuk kami aja. Azan ke? Ha? Azan. Itu tadi saya sebut. Macam mana kita melihat seorang individu yang bagaimana dengan manusia dia, walaupun dia bukan orang Islam, dia boleh buat dengan baik. Rasulullah boleh jaga dengan jiran-jiran dia pada, kalau kita tengok dia punya cerita-cerita Rasulullah dengan jiran. Jiran yang tiap-tiap hari, Yahudi jiran dia, tiap-tiap hari buang sampah depan rumah. Ada aja sampah, daun di depan rumah dia. Rasulullah senyap buang. Sampai satu hari si ada lagi sampah depan rumahnya. Nak hari tu si ada sampah lagi depan pintu rumah kami. Rupanya jiran Yahudi juga sakit masa tu. Sakit. Rasulullah pergi ziarah. Sebab apa? Sebab tengok sampah tak ada depan rumah dah. Kalau kita nak padan muka, jahat gila kita tu. Sampah main depan rumah Nabi. Nabi tak ada masalah. Ini bagaimana hebatnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan non-muslim jaga elok. Dan kita tengok Rasulullah dengan sahabat sendiri pun. Rasulullah ni apabila sahabat orang berjumpa dengan Nabi, orang akan terpesona dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah bagaimana seorang sahabat dia jumpa Nabi dan Nabi layan dia dengan elok. Dia rasa mungkin dia ni hebatlah sebab Nabi layan cantik. Sampai buah-buah dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa lebih mulia, aku ke Abu Bakar?" Nabi kata Abu Bakar. Sembang lagi dilayan baik. Aku dengan Umar, siapa lebih mulia ya Rasulullah? Umar lagi bagus. Kita tengok bagaimana sahabat tu rasa bagaimana Rasulullah melayan dia dengan baik. Sehingga dia boleh tanya, aku dengan Abu Bakar siapa bagus ya Rasulullah? Abu Bakar lagi. Dengan Umar pula, Umar lagi. Tapi Rasulullah layan dia dengan cantik. Sehingga dia rasa mungkin aku lebih baik daripada Abu Bakar. Mungkin aku lebih baik daripada Umar. Sehingga dia boleh tanya perasaan gitu. Karena cantik, bagusnya Rasulullah layan. Sebab itu Rasulullah siapa yang jumpa dia, orang akan senang dengan dia. Dan sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, Rasulullah ni, itu benda berkaitan dengan dia punya apa? Dengan orang kafir, dia jaga elok. Rasulullah dengan sahabat-sahabat Rasulullah jaga elok. Dan kalau kita tengok Rasulullah ni, bagaimana dengan dakwah Nabi, dengan kesungguhan Rasulullah SAW, dan apabila berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini penting tuan-tuan. Apabila hijrah daripada Mekah ke Madinah, rupanya Rasulullah ni Allah dah rancang untuk menjadi dengan buka sebuah negara. Sebuah negara. Itu kita tak tengok lagi. Kalau kita tengok Rasulullah sebelum hijrah ni, bagaimana sifat Al-Amin Rasulullah. Diceritakan Rasulullah ni sebelum nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, sebab daripada sejarah dulu, orang-orang yang lawan Nabi ni, apabila mereka nak berniaga, segala barang-barang berharga rumah mereka nak tinggal, mereka akan minta tolong Nabi simpan. Minta tolong Nabi simpan barang-barang berharga dia. Sebab apa? Sebab mereka nak pergi berniaga. Nak pergi berniaga. Dan Rasulullah apabila nak berlakunya hijrah Mekah ke Madinah, Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamu tolong serah balik barang-barang tuan pemilik-pemilik dia." Sebab apa? Sebab akan berlaku hijrah. Nabi pesan kepada Abu Bakar pun sama juga. Supaya apa? Supaya tolong serahkan. Barang ni pula, barang orang yang menentang dakwah Nabi. Boleh kita bayang ke tidak? Orang yang menentang dakwah Nabi, simpan barang rumah Nabi. Lepas tu Nabi nak hijrah, Nabi pesan supaya apa? Pulangkan balik. Ni barang mereka. Kalau kita baguslah. Banyak-banyak lagi lepas tu kita nak caw je lah. Bawa dengan barang-barang semua, padan muka.
Tapi tidak itu Rasulullah. Bagaimana yang kita sifat amanah Rasulullah, tuan-tuan? Amanahnya Rasulullah tak kiralah dengan musuh ke dengan apa, itu masalah lain. Masalah tak terima dakwah, tak terima. Tapi amanah kita mesti jujur, mesti kena ada sifat jujur. Bayangkan kalau zaman kita sekarang semua sifat jujur macam yang Masya Allah. Jadi ketua kampung jujur, pegang masjid jujur, pegang negeri jujur, pegang negara pun jujur semua. Integriti tu, Allah, Masya Allah. Ini Rasulullah tunjuk. Dan sebab itu tuan-tuan, bagaimana Rasulullah ni, apa yang berlaku Rasulullah lah sebagai orang yang pertama sekali. Kita jangan ingat Rasulullah ni sebagai tutup imam aja. Terlepas kampung, masa kematian dia lah jadi tutup imam, masa kahwinnya ya, yang kahwin orang, masa kematian dia lah bawa tahlil. Tidak. Nabi ni dia sebagai ketua negara. Ketua negara tuan-tuan Rasulullah. Dan Rasulullah apabila hijrah daripada Mekah ke Madinah, ditubuhkan negara Islam Madinah. Negara pertama dalam sejarah dunia tuan-tuan. Rasulullah bina negara dan negara ciri negara inilah yang menjadi ikutan sampai zaman kita sekarang. Yang pertama apa? Rasulullah buat dengan perlembagaan bertulis. Sebelum daripada Rasulullah pula ada perlembagaan bertulis. Dia panggil Madinah Constitution, Dustur Madinah. Rasulullah lah orang pertama di muka bumi buat undang-undang bertulis. Negara dia kena ada undang bertulis. Satu. Rasulullah juga ada ciri negara, dia kena ada sempadan dia. Negara ni adalah negara Madinah. Sebelum tu tak ada. Sejarah walaupun ada tamadun hebat-hebat, tapi dia tidak ada satu sistem kenegaraan bagaimana yang dibuat oleh Nabi. Dia ada rakyat pula. Negara mesti ada rakyat. Rakyatnya konsep umum. Dan dia ada undang-undang bertulis lagi dan ada ketua negara. Maka Rasulullah SAW dilantik sebagai ketua negara. Sebab tu kita kena ingat ini kehebatan Nabi SAW. Dan sebagaimana kehebatan Rasulullah ini diperakui bukan saja oleh kita orang Islam. Orang bukan Islam pun apabila buat. Tuan-tuan boleh baca dalam buku The Choice pun ada, ditulis oleh Ahmad Didat. Seorang psychoanalyst daripada University of Washington tahun 1932. Dia buat tentang pemimpin, di antara pemimpin yang hebat ni dia kena ada ciri-ciri ni. Dan apabila dia list down, dia tengok ciri yang ada ni hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata Rasul Muhammad lah yang memiliki ciri ini. Orang bukan Islam pun berlaku. Dan ditulis juga buku oleh Michael Hart. Dia tulis The Hundreds. The most influential person in history ditulis. 100 tokoh-tokoh hebat dunia. Dan last kali dia tengok, dianalisa semua, maka orang tokoh nombor 1 dalam dunia ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Rasulullah ini bukan calang-calang orang lah. Orang bukan Islam pun akui dia hebat. Tiba-tiba takkanlah kita sebagai orang Islam ni kita ambil pandang mudah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan kita kena ada, kita mesti kena rasa bangga kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena kaji sungguh-sungguh Rasulullah. Makin kita kaji, makinlah kita rasa hebatnya kita dan kita rasa kita bertuah sebagai orang Islam. Dan dibuat di situ bagaimana maka Hart menulis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan setakat zaman dia hidup saja hebat, tapi agama dia sampai sekarang ni menjadi agama yang paling cepat berkembang di muka bumi. Agama Islam. Agama Islam, dan kita umat Islam menjadi majoriti sebagai agama yang memiliki pengadut yang terbesar tuan-tuan. Makin berkembang. Bukan setakat di sebelah kita, di sebelah Eropah, di sebelah Amerika ni Islam berkembang. Di sebelah UK Islam berkembang. Di sebelah Rusia pun Islam berkembang. Dan sampai saya jumpa yang kawan saya semalam tu, dia buka tahfiznya di mana? No, di Republik Dominika. No, sebelah Caribbean. Ada dibuka tahfiz di situ. Mahat tahfiz Sulaimani. Dia akan pergi, anak dia akan mengajar di sana.
Kita tengok di atas tempat, tak kira di sebelah Brazil, di sebelah Argentina, di sebelah mana, dan Islam makin hari makin berkembang. Cuma kita sebab itulah kita kena kaji sungguh-sungguh. Kita kaji biar kita rasa ni kita sebagai umat Nabi, umat yang bertuah sekali. Kita kena rasa gitu, tuan-tuan. Dan sebab itulah kita kena ada kefahaman sungguh tentang Rasulullah. Kita kaji sungguh tentang Islam. Dan kita amal yang penting apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab itu saya akan mengakhiri malam ni. Beberapa perkara yang tuan-tuan kena pegang dan kita sama-sama kena beramal. InsyaAllah. Pertama tuan-tuan, Rasulullah pesan kita sungguh-sungguh jangan tinggal sembahyang fardu secara berjemaah. Letak ini kekuatan yang utama sekali. Sembahyang fardu terutama sekali lelaki mesti buat secara berjemaah. Dapat sih? Wajib ke atas diri kita sembahyang fardu secara berjemaah. Tidak ada tolak ansur lagi lah. Sebab apa? Sebab Allah akan janjikan dengan ganjaran yang besar. Satu. Yang kedua, biar setiap hari kita ada sedekah yang kita peruntukkan. Peruntukkan sedekah. Terutama sekali sedekah ni sedekah subuh. Datang ke tempat sembahyang, biar ada sedekah subuh. Ini besar. Sebab apa Rasulullah sebut, malaikat Allah perintahkan malaikat tunggu dekat pintu masjid, pintu suruh. Siapa yang masukkan sedekah itu, maka malaikat akan doakan, ya Allah, kau pemurahkanlah rezeki dia. Dan siapa yang kedekut tak nak sedekah, maka malaikat akan doakan, ya Allah, sempitkanlah rezekinya, sebabnya kedekut gila. Itu ada dalam hadis, tuan-tuan. Ada dalam hadis. Sebab itu biarlah azam, biar supaya kita dapat semayang secara berjemaah dengan kelebihan-kelebihan yang Rasulullah sebut, darjat 25-27 darjat. Kemudian ada sedekah. Yang ketiga, setiap hari jangan kita habiskan masa kecuali kita akan baca Al-Quran. Quran kena baca, tuan-tuan. Kalaulah tak boleh baca Al-Quran, apa kita nak jawab depan Tuhan nanti? Apa kita nak jawab depan Tuhan? Kamu umur berapa? 40 tahun, 50 tahun. Apa yang kamu belajar masa di dunia dulu? Oh, kami jadi pensyarah, kami buat master, kami buat PhD, kami apa macam-macam. Quran, oh Quran kami si pandai baca. Apa kita nak jawab depan Tuhan? Kalau ikut Ustaz Dazuki, dia kata confirm dia akan masuk neraka. Wa'iyazbillah. Sebab apa Tuhan akan tanya kita? Kamu hidup berapa tahun, kamu boleh study, kamu boleh apa? Tiba-tiba Quran kamu tak boleh belajar. Adik-adik ni untunglah ni. Belajar sungguh-sungguh. Sebab tu masa kita masih ada, kalau tak pandai pun belajar, tuan-tuan. Belajar Quran. Tidak, kita tak lepas dengan Tuhan nanti. Biar kita boleh baca dengan betul. Jangan kita rasa baca betul. Baca, pasti kita baca dengan betul. Carilah ustaz-ustaz, tutup guru belajar Quran. Yang keempat, jangan lupa kita zikir. Zikir ni memberi kekuatan pada kita. Paling tidaknya subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100. Kemudian kita dengan la ilaha illallah tahlil 100, selawat atas Nabi 100 dan istighfar kita 100. Paling tidak lepas subuh dengan lepas asar. Ganjaran banyak, tuan-tuan. Sebab tu jangan kita mulakan hari dengan celik-celik mata, jadi tengok gadget selalu. Tapi Quran tak sempat nak baca, jangan. Rugi sangat, tuan-tuan. Sebab itulah benda ni, sebab apa? Benda ni yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita, tuan-tuan, kita kena ingat kita tidak akan terlepas dengan kita akan berjumpa Nabi dan kita akan berjumpa dengan Allah Taala. Pada hari yang penuh dengan kesukaran, apabila kita bertemu dengan Allah, maka sebab itulah kita memerlukan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang Nabi sebut, saya ada sebut, selepas setiap kali azan, tuan-tuan, azan ni kita kena fokus jawab betul-betul. Jawab betul-betul. Jangan main duk kelakar lagi, duk kebual lagi masa azan. Dan Nabi pesan dalam satu hadis supaya apa? Supaya kita doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat al-wasilah. Kita doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah tu ada. Rasulullah sebutlah satu hadis,
Aku mengharapkan supaya Allah anugerahkan wasilah itu pada aku. Sebab Tuhan janjikan wasilah ni dia akan bagi pada seorang saja di kalangan manusia di muka bumi ini. Dan Nabi kata, aku harapkan biar aku dapat wasilah ini. Sebab itu siapa yang doa lepas daripada azan supaya Rasulullah dapat wasilah, maka aku jamin akan bagi syafaat kepada dia. Bagi syafaat kepada kita. Sebab itu fokus sungguh-sungguh, ya Allah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatil qa'imah ati sayyidana, anugerahkan kepada penghulu kami Nabi Muhammad ni al-wasilah. Kamu janjikan itu apa? Jangan acuh saya. Sebab itu Nabi pesan. Sebab itulah tuan-tuan, benda-benda ini untuk jadi amalan kita. Kita yang penting apabila kita mengikuti Rasulullah adalah kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut apa? Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal pada kamu dua perkara aja. Kalau kamu pegang sungguh-sungguh, kamu tidak akan sesat. Iaitu Quran dan sunnah aku. Dan sebab itulah tuan-tuan, kita kena pegang sungguh dengan sunnah Nabi. Kita beramal sungguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berpeganglah dengan ajaran Quran kita. Itu sahaja yang kita jadi penyelamat. Penyelamat terutama sekali di akhir zaman ni penuh dengan fitnah-fitnah tuan-tuan. Fitnah mata satu lah. Fitnah macam-macam yang Rasulullah sebutkan supaya apa? Setiap Nabi yang diutuskan, maka mereka akan ingatkan umat dia dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal macam-macam lah datang dengan macam-macam cara. Dan zaman kita ni, zaman akhir zaman ni, fitnah ni kita tak boleh lari tuan-tuan. Sebab itu Nabi pesan supaya apa? Setiap malam sebelum nak tidur jangan lupa kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Baca tuan-tuan. Sebab ini adalah di antara kekuatan untuk kita nak berhadapan. Dan Nabi juga tidak Nabi memberi salam dan setiap sembahyang kecuali dia akan doakan, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, minta berlindung daripada neraka jahannam. Wa na'udzubika min azabil qabri, dan aku minta berlindung ya Allah daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta berlindung daripada fitnah masa hidup dan juga mati. Fitnah hidup ni besar sekarang. Dan wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Minta berlindung daripada kejahatan al-masih dajjal. Ini Nabi baca setiap kali sebelum habis baca tahiyat akhir sebelum nak salam, Nabi akan baca. Sebab itu kita bacalah tuan-tuan. Dalam benda yang kita nak pegang sungguh dan kita berada di akhir zaman ni, pegang sungguh-sungguhlah. Sukar kita nak pegang dengan agama dengan macam-macam tuan-tuan. Fitnah-fitnah sama sekarang. Jadi saya cukuplah melani. Minta maaf lebih kurang. Mungkin dapat faham pun apa yang kami kelakar pun, minta maaf banyak. Kita lah ni zaman tu kita nak beramal. Kita tak perlu tunggu masa lagi lah. Jangan duk tunggu nak tua nak tunggu lagi, bila lagi nak tunggu untuk kita amal. Anak-anak pun beramal lah. Pegang sungguh-sungguh dengan ajaran agama Islam, pegang sungguh-sungguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita banyak berzikir, apabila kita banyak berselawat kepada Nabi. Sebab apabila Rasulullah bertemu dengan Allah Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj, Tuhan bagi tahu pada Rasulullah apa? Tuhan kata, aku ciptakan semua ni untukmu Muhammad. Benda langit di bumi aku cipta untukmu Muhammad. Untukmu. Dan aku cinta kamu ni sebagai kekasih aku. Habibullah. Rasulullah sebagai kekasih Allah. Dan aku adalah untuk siapa yang selawat kepada kamu. Aku ni Allah kata adalah untuk siapa yang selawat kepada kamu. Maka sebab itulah kita disuruh banyak-banyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Sekian saja yang baik itu daripada Allah, minta maaf lebih kurang. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.